Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Imran. Dan saya Izul. Dan hari ini di program Podcast Sembang Siswa Madani, kita akan membincangkan episod pertama hari ini. Betul. Episod pertama. Dan tajuk kita apa hari ini, Izul? Tajuk kita yang pertama pada hari ini, saya rasa Debaran kian terasa kan. Saya rasa ramai PT dan merasa benda ni. Betul. Dan boleh? Boleh. Dan tajuk kita pada hari ini ialah Intisari PMPP. Yes. Intisari. Wow. Tapi kita bincang dua ke hari ni sebenarnya? Tak. Kan kita bincang dua. Betul lah kan. Bosan pula kan. Betul. Kita tak pakar pun sebenarnya. Betul. Jadi kita jemput panel kita yang pertama. Ya betul. Okay, silakan. 1, 2, 3. Hai, saya Atira adalah Setiausaha Jawatankuasa Pelaksana PMPP untuk kali ini. Hai, nama saya Jos Daniel Linggom dan saya merupakan pengerusi Jawatankuasa Induk JPMPP. Kita ada dua orang hebat dekat IPL pada hari ni. Wow. Seorang bunga, seorang kumbang. Ada apa-apa ke? Okey. Jangan kacau dia. Jangan kacau. Hari ni kita nak bincang sebenarnya topik yang orang kata sangat penting lah. Orang kata setiap tahun ada je benda ni kan Izul. Dia ibarat macam nadi untuk pergerakan mahasiswa. Betul. Ya betul. Jadi tanpa membuang masa lah, kita start. Tajuk kita hari ni pasal pilihan raya kampus, Intisari, PMPP tu. Apa kata kita start dengan first soalan Izul? Izul? Okey, terima kasih. So kalau kita nak cakap pasal JPMPP kan, saya rasa ramai tak tahu lagi kan JPMPP tu apa dan juga siapa di bawah JPMPP. So mungkin kita boleh kupas dulu berkenaan apa itu JPMPP dan macam mana sekejap dipilih. Silakan saya buka kepada dulu. Baik, JPMPP seperti yang kita tahu, JPMPP adalah sebuah jawatankuasa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar yang akan melaksanakan PRK atau lebih dikenali sebagai pilihan raya kampus. Tapi di UPM kita tak pakai nama PRK, kita lebih kenali sebagai pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Itu benda baru tu betul kan? Dia sejak bila tu? Ingat selama ni pilihan raya kampus. Sebelum saya guna pilihan raya kampus. Unik So maksudnya kenyataan yang betul adalah pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Faham? Okay, dan sekretariat ataupun jawatankuasa induk pelaksana, audit dan rayuan dipilih daripada kalangan pelajar. Terutamanya kalau kita lihat pada induk, diorang dilantik daripada Parlimen Kesatuan Pelajar UPM. Okay. Proses yang agak lama jugalah, di mana diorang awalnya akan melalui sidang pertama, kemudian sidang kedua adalah secara rasmi dilantik. Okay. Terdapat 14 orang jawatankuasa induk dilantik, tidak kira daripada tahun pertama, tahun kedua ataupun tahun ketiga. Okay. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga semuanya boleh handle ataupun jadi ahli jawatankuasa PMPP tu. Betul. I see. Maksudnya korang ada stand alone lah. Yes. Organisation. Betul. Kalau Jos pengurusi tadi, Atira SU. Setiausaha. Tapi untuk bezakan, Atira bukan setiausaha di bawah jawatankuasa induk. Ya, betul. Atira adalah setiausaha di bawah jawatankuasa pelaksana. JPMPP kalau Atira kupaskan macam mana perbezaan antara induk dan pelaksana tu? Okey, kalau induk diorang lagi atas lah, kalau pelaksana di bawah sikit lah. So jawatankuasa pelaksana ni kita orang dipilih berdasarkan interview session, which is handled by jawatankuasa induk lah. So bawah Atira ni quite a lot of people. So kita orang terdiri daripada 4 eksekutif. Bawah saya dengan Yashad lah. Yashad adalah pengerusi untuk jawatankuasa pelaksana untuk kali ni. So bawah kita orang ada 4 eksekutif. Eksekutif urus setia, komunikasi korporat, lagi 2 publicity dan multimedia dan juga perhubungan. Ni boleh dimerit ni. Bos ni jawab. Okey, tak apalah. Sebetulnya maksudnya Josie adalah bos kalau bos. Yes, betul. Yes, tapi bila sebut pasal JPMPP ni, maksudnya korang kata korang akan run the show untuk pemilihan MPP tu kan. Sebenarnya macam mana proses tu berlaku? Nak pilih calon ke atau dia akan terus lantik je dari kalangan student dekat UPM ni kan? Tak. Kalau terus dilantik kita tak tahu sama ada dia ni ada boleh memimpin ke tak boleh memimpin sebenarnya. So kita akan ada beberapa dia ada frekuensi dia lah yang kita kena ikut. Okay, first contoh diorang kena
isi borang penamaan calon dulu, and then lepas tu kita akan umumkan siapa calon-calon yang akan bertanding untuk sesi kali ni. Okay, selepas tu baru kita akan ni secara kasarnya lah, lepas tu kita akan proceed kepada proses pengundian. So which is kalau dalam UPM ni kita menggunakan Putra Voting. Voting. Yes. App sendiri lah. App sendirilah. So Betul. Dan saya dipahamkan benda ni dah dipakai sejak 2021. 2021 kita dah start ya, main voting. betul. Kalau salah tolonglah. Jangan Betul. saya. Betul. Orang ni tak tahu. Betul. Pada 2021, apps Putra Voting ni secara rasminya dipakai oleh semua pelajar UPM. Dan masa tu sambutan yang agak meriah dan kita dapat meraihkan ataupun mencapai pengundian sebanyak 77%. 77%. Yes. Saya bangga jadi budak UPM. Sebagai Putra Voting. Maksudnya student-student kita ni memang orang kata minat lah juga kan. Yes. Pemilihan MPP ni. Dan nampak jugalah kita ni digitalize dan sebagainya. Betul. Dan lagi satu, Putra Voting merupakan daripada UPM universiti yang pertama menggunakan apps sebagai medium untuk mengundi. Universiti pertama. Yes. Kita kena tukar. UPM universiti pertama. Kita kena tukar headline kita nak. Betul. Membongkar Putra Voting pertama di Malaysia. Betul. Tapi cok kita nak tambah sikit. Putra Voting tu student yang buat ke ataupun ada bantuan daripada Ada bantuan iaitu daripada IDEC. Mereka akan mereka akan melaraskan sistem semua tu untuk dan tinggal untuk daripada jawatankuasa pemilihan MPP introduce kepada pelajar dan mengajar mereka bagaimana nak gunakan Putra Voting ni. So senanglah dengan adanya Putra Voting ni, semua jadi hujung jari. Tak perlulah nak kena berpanasan pergi mengundi, betul. Tak perlu nak kena apa? Bang undi ke Senang je, tekan-tekan je, okey? Dulu masa Izul diploma tu macam mana? Kalau masa metrik. Oh, metrik. Alamak, metrik pemilihan dia. Saya diploma. Tak ada sama lah pula. Alamak. Tapi cok kepada semua budak UPM kita berwar-warkan jugalah. Mudah-mudahan JPMPP dah ada. Ingat beli borang macam penamaan calon. Ya, betul. Calon betul. Betul. Dan after that kita ada Putra Voting untuk pengundian. Betul. So kita dah tahu macam mana kita nak mengundi, macam nak calon dan sebagainya. Tapi mungkin kita nak tengok, kita nak tanya daripada JPMPP. So macam tadi Jose cakap ratusan pelajar keluar undi 77%. Betul. Untuk yang 2020 sesi lepas sesi lepas iaitu 2023 adalah 73%. Kita nampak ada penurunan lah. So macam biasa kita tanya pada dua orang yang hebat ni dalam JPMPP. Apa hasrat korang? Mungkin KPI pelatusan yang korang nak capai. Daripada saya sendiri sebagai pengerusi, saya berharap untuk sesi ini kali ini kita dapat capai 80%. Kita kena break the record. 80%. Break record siapa tu? Break record UPM sendiri 77% merupakan paling tinggi sejak PMPP ditubuhkan dan dilaksanakan oleh pelajar secara 100% lah. Ush, tahun ni berapa? 80%. Ingat kan? Kita kena betul-betul all ni. Kami akan bantu yang risau. Cuma tadi ada tertarik juga pasal kata ada penurunan kan. Ada faktor-faktor ke yang Jos nak kongsikan kan? Okay, faktor-faktor yang kita dapat kupas lah adalah daripada international student ataupun postgraduate sendiri. Kita tahu postgraduate tak semuanya duduk di kampus, ada yang duduk di rumah sendiri ataupun sewa di luar. Jadi saya berharap dengan semua kerjasama semua pihak, tak kisah dari JPMPP ataupun belajar sendiri, mahasiswa semua, laksanakan tanggungjawab anda untuk mengundi masa PMPP nanti. Sebab suara anda adalah penting kerana undian yang anda buat dapat menentukan masa depan mahasiswa semua. Korang pilih calon korang. Yes, siapa yang korang layak, Joseph fikir layak. Macam Tidak. dia dapat umum tiba-tiba. Tidak. Tapi saya berharap sebagai pengerusi ini semua pelajar turun mengundi. Sebab kita ni sedar kita adalah negara yang berdemokrasi. Semua ada hak untuk memilih. Yalah, betul juga. Sebenarnya kita tengok tadi Jos orang kata berkata-kata tu kan. Kita nampaklah bahawa MPP ni dia sangatlah penting. Dia bukan orang kata satu organisasi yang boleh bawa main. Dia memang menentukan, orang kata dialah yang menjaga kebajikan kita, dia yang menunjukkan hala tuju kepimpinan kita satu hari nanti kan. Betul. Dan sekarang pun dah kesatuan mahasiswa. Betul. Maksudnya banyak lagi yang kita perlukan atau KPI yang MPP yang akan datang untuk capai dan sebagainya.
Mungkin Akira nak tambah apa-apa ke? Okey, untuk Atira pula, yang Atira nak tambah adalah kita orang JPMPP ni hanya mengurus di belakang tabir je, tapi keputusan semuanya di tangan anda. Anda yang Ya, betul. Keputusan semuanya di tangan Anda. Oh, betul. So Ayat dia macam pernah dengar. Terus. So kesimpulannya kat sini apa yang Atira nak sampaikan adalah buatlah keputusan dengan berhemah, and sebab korang yang memilih masa depan korang nak UPM ni jadi macam mana, semuanya di tangan anda. Kalau anda salah memilih, bukan salah kita orang, sebab kita orang hanyalah menguruskan, okey, sebab kita orang hanya perantara sahaja, okey. Jadi sekali lagi, semua keputusan semuanya di tangan Anda. Rasanya sampai Betul. Aduh, baguslah dua ni kan. Okey. Tapi itulah, cakap pasal calon ataupun orang kata nak pilih siapa pemimpin ni, kan, siapa yang akan jadi yang dipertua dan sebagainya, kan. Apa kriteria ataupun kelayakan untuk jadi calon ni sebenarnya? Kriteria ataupun kelayakan untuk jadi calon, kita sedar pada sesi sebelum ni kita tetapkan setiap calon mempunyai CGPA 3.00, iaitu sekurang-kurangnya telah menduduki satu peperiksaan awam di universiti. Dan kemudian adalah tidak pernah melanggar ataupun melanggar peraturan-peraturan di universiti. Kita kena sebagai, kalau nak jadi MPP lah orang kata, kena menjadi seorang pelajar contoh. Beretika lah orang kata. Ya, beretika. Kalau macam sekarang ni saya boleh tak? Contoh. Mesti ada yang akan idolizekan kamu. Gaya tu dah ada dekat sini, kan. Biasa. Mungkin Izzul boleh bertanding kot, tak lupa. Kan Izzul tahun berapa sekarang? Kalau mak saya tak boleh lah saya. Tahun 4 dah. Tahun 4 Oh. Apa dia tahu? Siapa yang idolkan saya akan bawa dia bertanding. Jadinya, tapi kalau contoh nak kata langgar undang-undang dan sebagainya, sebenarnya apa orang kata, ada semakan ke daripada JPMPP, kan, sebelum nak tengok calon tu sesuai ke tak bertanding ke apa ke? Macam mana? Betul, ada semakkan. Kita proses untuk tengok calon tu memang teliti, di mana tidaklah dalam borang tu tidak adalah untuk semua calon untuk isi apa kesalahan orang, tak. Ini akan berlaku melalui proses bantahan ataupun penarikan diri, dan bantahan tu dilakukan oleh para pencadang ataupun penyokong ataupun calon sendirilah yang nak bantah sekiranya mereka ada bukti yang kukuh menunjukkan pelajar ni sebelum ni pernah melanggar mana-mana peraturan UPM. Oh, I see. Maksudnya dah buat silap, kita susah nak bagi dia bertanding lah. Betul. Okay, faham? Bukanlah kita menyekat, tapi orang kata dah tak menjaga nama baik UPM tu di Betul. peringkat Macam Joseph cakap tadi, Ya, betul. Pelai contoh. Kena Sebab dia pelai kita nak contoh. pemimpin yang kita pilih ni berkualiti orang kata. Berkualiti, berintegriti. Yes, Banyak dah betul. kita dengar kan. Tapi sebenarnya kan, kalau kita tengok situasi pilihan raya kat pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar di UPM ni adalah menggunakan parti politik Betul. kampus. Kumpulan pelajar tu. Kumpulan pelajar. Ya. Maaf Parti, tersasul kan? kita kan. Maaf kat luar sana, kan. Soalnya kumpulan pelajar ni setahu saya kena berdaftar di bawah JPMPP, betul? Betul. Dan juga kalau kita tengok sesi lepas, kita ada MP, kita ada Nadi Mahasiswa, Betul. kita ada Gerakan Mahasiswa Maju, dan Betul. lagi satu Smart. Smart. Betul. Jadi macam mana pelanan JPMPP untuk control the environment? Sebab kita ada empat kumpulan pelajar yang berbeza ideologi, saya rasa. So daripada JPMPP, tindakan pelanan untuk mendamaikan. Contoh kita nak memurnikan demokrasi tu. Betul. Silakan. Okay. Untuk orang kata mendamaikan segala proses ataupun semasa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar, kita ada menetapkan tata cara dan tata tertib kempen. Okay, sebagai contoh, salah satunya adalah di mana parti-parti ataupun kumpulan pelajar ini tidak patut untuk berkempen di pejabat ataupun tempat beribadat untuk mengelakkan sensitiviti dari segi kaum, pegawai, dari segi pegawai bekerja lah. Nanti nampaklah ada bias ataupun orang kata tidak menyebelahi pihak-pihak tertentu. Maksudnya mana-mana kumpulan sokongan tu semuanya for all. Yes. Tak kira bangsa apa, agama apa, kumpulan sokongan tu adalah untuk semualah. Tapi sebenarnya sampai tahap mana orang kata kerelevanan parti ataupun kumpulan sokongan dekat UPM? Kerelevanan maksudnya saudara Maksudnya macam mana? macam kalau contoh diorang ni akan menentukan siapa YDP.
ke, ataupun kalau contoh akan ada istilah third party ke dalam MPP satu hari nanti, contohnya parti ni kalah kan, apa yang akan berlaku pada parti tu ataupun macam mana? Okay, parti ni ataupun kumpulan pelajar main peranan juga. Mereka menghantar calon-calon yang mencapai kriteria yang kita nak lah daripada mahasiswa yang layak untuk jadi seorang pemimpin, seorang yang boleh berfikir secara rasional dan pandai berkomunikasi dengan semua pelajar, yang dapat menyuarakan hak-hak pelajar. Okay. Dan daripada calon ni mereka akan hantar, kita dapat lihat dari iaitu majlis majlis tertinggi MPP, di mana dari setiap kumpulan pelajar akan menghantar calon dorang untuk bertanding dalam yang kerusi yang dipertua, naib yang dipertua, Setiausaha Agong dan Bendahari Kehormat. Oh, jadi ni diorang akan bertanding, dah menang tu bertanding lagi? Betul. Bertanding untuk kerusi-kerusi di dalam majlis tertinggi lah. Soalan tadi macam panas ke? Sebab tu macam sikit lah. Ya, betul. Jangan serius sangat. It's a very serious issue lah untuk semua orang ambil maklum. Saya suka semangat Jose ni. Penting juga lah kumpulan Betul. UPM sebenarnya kan. Dan sepanjang Jose tahu apa? Tahun pertama. Tahun pertama, okey, tak apa. Saya ingat tahun 3 atau apa boleh kita Tapi interesting fact about me lah, saya dah 4 tahun lah di UPM. Sebab saya 3 tahun diploma di kampus Bintulu. Oh lama. Ini betul-betul berilmu berbakti. Tak tidak. Betul. Diploma Sama UPM. dengan Atira ke? Ha? Atira sama juga di UPM Bintulu. Tak, Atira daripada Matric. Matric mana? Matric Penang. Okey. Jadi kita macam pelik macam Matric mana? Terus keluar. Matric mana? Kamu matrik juga kan? Kita tanya Matric mana? Matrik mana? Melaka. Cepat juga jawab kan. Okey. Jadi Izan, macam mana? Kita tanya pada Atira lah. Kita tanya Atira sikit. Okey, contoh kalau kita tengok kan pelatusan calon yang wanita kan, makin lama makin meningkat. Alhamdulillah, memang kita rasa macam salut. Tapi dari segi sebagai awak sebagai siswi, apa pendapat awak? Mungkin yang sekarang ni YDP adalah perempuan. Mungkin lepas ni kalau ada top 4 tu saya nak semua perempuan. So apa expectation awak untuk yang akan datang? Kuasa siswi. Harapan saya semoga yang belum tutup kita. Dia macam nak tutup. Itulah harapan. Saya tak lepas kawan dia yang salah. Okay, for me untuk yang tertinggi tu saya tidaklah orang kata macam stereotype lah jantina lelaki atau perempuan, tak. Bagi saya siapa yang layak memimpin, dia yang layak untuk menjadi top 4 tu lah. Okay, sebab bagi saya untuk siapa yang jadi pemimpin ni, kita perlu cari orang yang betul-betul. Kalau salah pilih orang, memang efek dia memang akan teruk. Bagi saya macam tu. So, saya tak adalah nak stereotype. Okay, kalau lelaki tak boleh pegang jawatan tinggi ke, perempuan tak boleh jawatan tinggi ke, tak. Saya tak ada stereotype macam tu. Cuma bagi saya, untuk jadi pemimpin ni perlulah berkualiti, orang kata berkredibiliti. Betul. Berkualiti, berintegriti, berkredibiliti. Okay, itulah daripada Atira. Menarik. Kata-kata dia siswi. Alhamdulillah. Betul, maksudnya perempuan pun boleh. Betul. Kita tak menghalang. Malah kita pun rasa macam, kita pun nak tengok siswi lah pula si. Masih lelaki je. Dan sekarang pun sebenarnya YDP siswi yang kedua kan, kan? Ya, betul. Yang pertama? Yang pertama, maaf. Yang pertama sebenarnya? Ya, pertama. Oh, hebat saudara. Ke saya salah? Saya rasa yang kedua. Tak apa. Daripada saudara Imran, betul. Yang kedua. Yang dipetua yang kedua. Rasanya yang pertama tu dah lama. Betul, lama dulu. Faham? Bila tu dah memang tak dengar kan. Tak ingat jugalah. Tapi memang ada dalam sejarah UPM. Jadi tapi sebut pasal pemilihan MPP ni kan, yang orang kata dah lama dah kita jalankan ni. Betul. What kind of scenario lah yang you guys hadap sepanjang pemilihan tu? Mungkin ada yang berkempen dekat tempat yang salah ke, atau macam mana ke kan? What you guys punya story lah saya nak tanya kan, selama ni duduk di PMPP ni. Okay, daripada saya kan, ini adalah kali kedua saya sebagai jawatankuasa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Ya. Patutlah. Ya, kali kedua. Ni bukan kabel. Ini berkualiti, integriti, berkredibiliti. Betul. Okay, sambung cerita. Okay. So kita seperti yang kita tahu, kita JPMPP telah keluarkan banyak tata cara, tata tertib dan garis panduan untuk calon-calon MPP tengok dan fahamlah
setiap orang kata setiap yang yang ditermaktub dan dinyatakan dalam peraturan-peraturan bertanding lah. So sebagai orang kata, sekiranya anda ingin menjadi MPP, jadi anda harus jadi orang yang profesional dan sentiasa mematuhi peraturan. Oh. Tapi benda PMPP sebelum ni ada juga di mana orang kata berlaku senario yang kita tidak ingin, tapi JPMPP dapat cover up. Tahniah. Kita orang main peranan untuk memastikan benda ni tidak menjadi huru-hara. So dengar tu, warga UPM, kita ada Jose sebagai pengurusi kali ni yang agak kata bukan tambah lagi. Dia serius. Okey. Apa Yang agak firm dengan keputusan dia. Bukan yang tadi Yang tu. ketiga tadi dia cakap dah. Kita tambah lagi. Nampaklah pengurusi kita serius lah kali ni Betul. kan. Nampak dia menjiwai dengan watak sebagai presiden. Pengerusi, maaf. Dan kita harap di bawah pimpinan Jos dan juga Atira ni nampak lagi smooth lah kan pilihan raya kali ni. Mungkin Atira nak tambah ke? Okey, untuk Atira sendiri ni adalah kali pertama Atira join JPMPP. So untuk masalah yang dihadapi oleh JPMPP sebelum ni, Atira kurang macam orang kata Kurang cakna lah. belum cakna lagi lah. I see. Tapi apa yang Atira macam bila Atira join the JPMPP, apa yang Atira macam gambaran problem masalah yang akan dihadapi adalah macam orang meluahkan ketidakpuasan dalam confession Betul. UPM sendiri, betul. So kalau sekiranya luahan perasaan itu tak mengaibkan mana-mana pihak ataupun tak mengeruhkan keadaan, tak apa. Tapi sekiranya mengaibkan JPMPP, kita orang akan orang kata dikenakan tata tertib lah. Faham tak? Okay, Sebab kepada pelajar. yes, betul. Yelah sebab Betul. tu kita pun dalam confession tu sebenarnya berhati-hati lah. Tak boleh orang kata menimbulkan fitnah. Betul. Tak boleh menimbulkan orang kata buruk sangka dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar kat luar sana pun kenalah berhati-hati. Tapi sebenarnya kita memang tak boleh halang persepsi orang ni. Kita bekerja sebagai Betul. persepsi kan. Kita tidak boleh kawal perasaan orang. Betul. Tapi itulah cabaran korang dan saya rasa korang memang ni lah. Tapi Dan sebenarnya kita tak tutup pun. Tapi kita seronok juga sebenarnya Betul. invite orang ke sini kan. Tapi kita tak tutup. Satu soalan lagi. Ada soalan lagi? Satu soalan lagi. lagi. Boleh, Okey, boleh. okey. So lepas tadi kita cerita macam Jose dan juga Atira cerita pasal PMPP dan sebagainya. Cuma nak tanyalah dengan tata cara, tata tertib dan panduan semua tu kan. Adakah JPMPP create benda tu dengan hasil titik perlu sendiri ataupun ada tangan-tangan yang membantu? Silakan. Mungkin clarification kepada warga UPM. Okey. Yang tata tertib, tata cara ini tak ada orang kata kuasa luar yang mengganggu ataupun orang kata mengganggulah kami dalam membuat keputusan. Sebab kita kena sedar JPMPP adalah fully 100% student empowerment daripada jawatankuasa induk, jawatankuasa audit, rayuan dan juga jawatankuasa pelaksana. Yang kalau orang kata daripada pegawai-pegawai di UPM adalah sebagai penasihat. Mereka dah tertera dekat nama sebagai adalah menasihati sahaja. Okey, faham. Sekiranya ada berlaku kekeliruan dari segi undang-undang atau peraturan. Okay, Tira, apa? Apa keputusan di tangan? Anda. Dia ambil trademark tu. Tahu. Dahsyat. Kalau macam tu, senang buat kerja tu. Tapi kiranya memang orang kata badan bila kata student empowerment ni jadi student yang lantik, student yang uruskan. Betul. Memang tak ada dah orang kata campur tangan daripada pihak luar Betul. dan sebagainya. Dahsyat Kita juga. kena voice out kepada JPMPP tahniah lah juga kan. Sebab dah rasa dah berapa sesi untuk buat run sepada sendiri 3 kali kan. Betul. So kita tak boleh memandang enteng lah dengan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar ni. Kita kena ingat terima kasih JPMPP adalah satu orang kata badan organisasi yang neutral, tidak menyebelahi mana-mana pihak, mana-mana pelajar ataupun mana-mana orang kata kuasa orang luar lah, kuasa orang asing ataupun orang luar, kuasa-kuasa di mana-mana tempat lah. JPMPP stand firm dengan orang punya pendirian. Kita ni Ingat, adil. JPMPP neutral. Tengok baru kita hari ni. Jangan ditarik tu. Aduh ya. Tapi itulah Izul kan. Sebut pasal pemilihan ni pun dah tak lama. Betul. Kan? Kita pun dah dengar daripada side JPMPP. Okey tak hari ni sebenarnya secara jujurnya sampai tak message yang you guys nak sampaikan? Kan lagi tak sampai tu. Ke ada harapan you guys nak kongsikan dekat student kat luar sana yang tengah tonton ni kan? Harapan kamu semua ke turunlah padang dan sebagainya kan? Tapi bukan rapat umum Bukan Jose ni tu rapat umum. Daripada saya sendiri sebagai pengerusi, harapan saya kepada mahasiswa-mahasiswi UPM adalah anda turun mengundi sebab
kita tak nak lah orang kata di mana kita turun kuliah ataupun duduk di kafeteria ada orang komplain kenapa calon ni dipilih, kenapa calon ni yang jadi APP. Kena ingat keputusan di tangan anda, bukan kami JPMPP yang pilih ataupun pegawai-pegawai dari ataupun lecturer korang yang pilih. Anda fully, orang kata saya tadi lah, fully 100% student empowerment. You have the rights and the power to choose who do you think deserve to be in the seat Majlis Perwakilan Pelajar. Oh. Wah, rights and power. Panas. Okay, Atirah pula macam mana? Okay, harapan saya, ini betul harapan kan? Ini betul. Soalan ni betul. Okay, harapan saya agar semua mahasiswa-mahasiswa UPM untuk turun padang lah. Sebab kita UPM ni dah mudahkan dah ada app putra voting kan. So sebenarnya lagi mudah. Berharap agar peratusan orang yang mengundi pada kali ini semakin bertambah daripada 73 menjadi 80%. So harapan saya adalah, berapa kali harapan dia ni? Harapan saya agar korang tetaplah mengundi, okay? Jalankan tanggungjawab anda sebagai mahasiswa UPM untuk join untuk participate dalam pilihan raya kali ini. Okay, insyaAllah. Saya ingin tambah lagi satu. Boleh. Okay, tadi seperti Diseronok. dari saya dan Atira sendiri cakap kan, kita nak 80%. Betul, 80% adalah orang kata vision kita ataupun mission kami orang JPMPP. Tapi daripada saya rasa daripada semua mahasiswa kita inginkan apa? 100%. Betul, 100% undian. Wow. Nampak macam mustahil, sebenarnya boleh dicapai. Ya. Boleh capai kalau semua warga UPM atau mahasiswa turun mengundi. Betul. Bukan tak turun. Buka phone mengundi. Tak perlu istilah turun mengundi dah. Sebab dah guna putra voting. Betul. Betul. So tidak kisahlah anda undergraduate ataupun postgraduate, anda tetap mahasiswa-mahasiswi UPM. Wow. Okay. Satu lagi. Silakan. Sambung. Moderator boleh ke belakang ke? Saya rasa kita kena bagi show ni kat diorang. Sebelum habisnya podcast ni, jangan lupa download siap-siap putra voting, okay? Dan lagi satu. Follow IG JPMPP untuk stay up to date with makluman-makluman daripada kami. Betul. Ya, betul. Follow apa tadi? Iklan. JPMPP UPM. Okey. Jadi itulah Izul. Kita ucapkan terima kasih lah kepada panel kita hari ni. Seronok sebenarnya kan. Betul. Dapat tengok sudah berucap apa Kita semua. ada Atira yang selalu cakap integrity, credibility. Dan Atira boleh lupa. Atira pun dah lupa dah. Okay, tak apa. nanti Daripada kita tengok. Jose yang amat orang kata menjiwai watak pengerusi tu. Betul. Saya boleh gantikan SPR dah satu hari nanti. Betul. InsyaAllah. Kenal SPR? Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton Sembang Siswa Madani hari ini. Tajuk kita Inspirasi PMPP. PMPP. Jadi jangan lupa tekan like, follow dan subscribe. Kalau nak komen pun boleh je komen situ. Komen yang baik-baik je. Mungkin komen tajuk yang seterusnya nak Betul. apa. Mungkin tajuk yang lebih hangat ataupun Ataupun lagi memberangsangkan. Tambah cili. Betul. Kita Betul. sebut Your apa-apa voice pun. matter. Yes. Yeah. Apa-apa pun semua kena ingat pilihan di tangan anda. Okey. Itu saja. Sembang Siswa Madani UPM berilmu berbakti.